Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim. Selamat menyambut Ramadan. Semoga mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terbaik untuk diri kita. Jadi sempena dengan bulan yang mulia ini, Pak Chu cubalah untuk membuat beberapa video yang berkaitan dengan batuan, bukan berkaitan dengan agama. Pak Chu pun tak pandai sangat berkaitan bercerita tentang agama, tetapi akan menceritakan perkara yang sama, iaitu batu, mineral, struktur, morfologi dan sebagainya. Jadi pada kali ini Pak Chu akan cuba menceritakan tentang spliotum, ataupun dalam bahasa mudah dia kata batu ataupun struktur-struktur sebagai penghias di dalam gua batu kapur. Jadi kita tahu kalau di dalam gua batu kapur yang kita lawati, kalau sekiranya tak ada benda-benda yang sebagai penghiasnya atau spliotum di dalamnya, maka tak akan jadi menarik. Itu yang buatkan menariknya sesuatu gua itu adalah bermacam-macam bentuk spliotum yang kita jumpa, bermacam-macam bentuk penghias gua yang kita jumpa dan kita boleh tengok, kita boleh saksikan, di mana pembentukan itu adalah berlaku secara semula jadi, bukan dibuat oleh manusia. Jadi kita tahu bahawa gua itu sendiri adalah merupakan satu bukaan, di dalam batu kapur. Jadi kenapa dia terbuka? Terbuka itu disebabkan oleh ejen-ejen. Dia ada mula-mula dia ada retakan. Sebabkan retakan yang ada di dalam batu kapur, maka air pun akan masuk melalui celah-celah retakan. Jadi dari segi dalam masa geologi atau dalam masa jutaan tahun, jadi gua tu berkenaan akan terbuka dari selama lama kelamaan dia akan terbuka, membesar dan sebagainya. Walaupun kadar pembesarannya, sebagaimana yang tuan-tuan adik-adik semua tahu bahawa Pak Chu dah pernah sebut sebelum ni, benda ni adalah kadar pembukaannya ataupun kadar perlarutan yang berlaku di dalam batu kapur, dalam gua batu kapur itu adalah cuma 0.3 ataupun setinggi-tinggi pun dalam 1 milimeter setahun. Jadi kita bayangkanlah, jadi kalau sekiranya bukaan dia besar 100 meter lah kita tahu bukaan dia, jadi bolehlah kita kira dengan kadar yang ada tadi 0.3 milimeter setahun, berapa lama dia ambil masa untuk membuka atau untuk membentuk gua yang sebesar begitu. Jadi pada masa yang sama, benda yang berlaku secara serentak adalah pembentukan spliotum atau penghias gua yang cantik. Sebagai contoh, dia ada stalactite kalau tergantung daripada atas, dan kemudian daripada bawah dia akan ada stalagmite. Jadi segala-galanya daripada titisan air, dan mana air itu datang, air daripada air hujan datang kemudian masuk melalui retakan di dalam batu kapur berkenaan. Kemudian dia akan turun kalau sekiranya ada bukaan, maka terbentuklah juntayan, terbentuknya stalactite. Daripada atas stalactite, yang menunggu di bawah itu adalah stalagmite. Jadi kalau sekiranya bercantum, dia akan jadi tiang atau menjadi pillar. Kalau orang putih kata column, kalau besar jadi itu adalah, kita panggil dia sebagai column. Jadi itulah terjadinya tiang-tiang yang di dalam gua. Jadi kalau sekiranya air itu mengalir melalui ikut tepi daripada gua, lalu ikut tepi, dan kemudian dia akan sedikit sebanyak dia akan turun secara perlahan-lahan, dan itu akan membentuk tirai, dan kemudian dia akan bentuk flow stone, kita panggil dia flow stone, di mana macam batu yang beralun. Jadi itu adalah kesan daripada proses penghabluran kalsite ataupun mineral kalsite yang berlaku secara perlahan. Jadi inilah batuan penghias gua yang ada di mana-mana gua batu kapur. Jadi kalau sekarang kita masuk dalam gua lah, sebagai contoh, kalau kita pergi ke dalam satu bukaan gua batu kapur di kawasan gurun, sebagai contoh, di mana hujannya adalah memang sedikit, kita tak akan jumpa dengan
formasi-formasi atau skeleton yang ada di dalam gua. Cuma akan jumpa satu bukaan. Ada bukaan gua itu disebabkan aktiviti fizikal, sebab dia panas, dia batu tu akan jatuh, akan terbuka, akan jatuh dan buat satu bukaan. Jadi tapi dia tak ada skeleton atau tak ada orang kata bahan-bahan penghias di dalam gua berkenaan. Itu disebabkan dia tak ada air. Jadi kita pun sebabkan ada air lah, sebab kita ada hujan di kawasan tropika kita ni, kita banyak hujan, dan kemudian daripada hujan itulah maka berlakunya pelarutan batu kapur, dan kemudian dia akan membentuk penghias, batu-batu penghias di dalam gua itu hasil daripada aliran air yang berlaku secara perlahan. Jadi dia berlaku sekali-kali berlaku daripada tindakan kimia, kita panggil dia. Ada berlaku tindakan kimia di mana berlakunya pelarutan batu kapur secara perlahan hasil daripada tindakan asid organik yang dihasilkan oleh tanah-tanah ataupun tanah-tanah yang kawasan berkenaan. Jadi daripada situlah maka terhasilnya proses pelarutan yang berlaku di dalam batu kapur. Jadi pelarutan kita tak nampak lah, memang kita tak boleh nampak dengan mata kasar kita, tapi sekali-kali sebab berlaku itu secara perlahan. Jadi kalau kita masuk dalam gua lah, kita jangan sekali-kali lah kita kata adalah perasaan kita nak ambil lah ataupun untuk mengambil stalactite yang terjuntai panjang tu untuk hiasan di rumah kita, tu tak payahlah. Cuba kita abaikanlah kalau sekarang kita ada pemikiran berkenaan, sebab pembentukan stalactite tu sendiri pun mengambil masa yang lama. Cubalah kalau kita buat perkiraan matematik sikit, kalau kiranya 0.3 mm setahun, okey, kemudian kalau sekiranya benda tu 1 meter dia punya panjang dia yang kita nak ambil tadi, berapakah masa yang diambil untuk membentuk 1 meter daripada stalactite berkenaan. Jadi kita buat matematik yang ringkas lah. Jadi kalau matematik yang ringkas, 0.3 mm itu adalah mengambil masa setahun. Jadi kalau sekiranya kita katalah dalam 1 meter, 1 meter, kalau 1 meter dia punya panjang dia tu adalah wow, memang mengambil masa yang lama. Itu kita cerita 0.3 mm. Tetapi kalau kita tengok dalam satu, kita kira dalam kilometer, dalam 1 meter, bermakna ada 1000 mm. Jadi kalau 1000 mm kita bagi dengan 0.3, kita akan ada lebih kurang dalam 10,000 kita akan ada 3,333 tahun untuk kita membentuk batu kapur berkenaan, atau membentuk stalactite berkenaan. Jadi dengan secara logiknya lah, kita kena menghayati, kita kena menghargai pembentukan formasi-formasi yang ada di dalam gua itu berlaku secara perlahan, dan kita tinggalkanlah, kita lupakanlah. Kalau sekiranya kita itu sebagai nak ambil sebagai satu souvenir, kita tak payahlah, kita tinggalkanlah di situ. Biarlah orang kata untuk tatapan anak cucu kita. Jadi satu lagi yang ada dalam gua ini, biasanya di samping kita ada formasi gua itu, dia adalah macam-macam tinggalan dahulu kala. Jadi sebagai contoh, kita adalah fosil-fosil, ada gigi-gigi daripada binatang-binatang buas yang dibawa oleh air bersama, dan kemudian terbentuk, kemudian terenap di dalam gua. Itu pun ada juga kita jumpai. Dan juga kita tahu gua tu biasanya adalah menjadi satu tempat di mana untuk perlindungan pada masyarakat dahulu kala, di mana di sanalah mereka akan duduk dan kemudian sebagai tempat tinggal. Jadi di situlah adanya lukisan-lukisan
lukisan-lukisan yang dihasilkan oleh masyarakat dahulu kala, yang kita boleh takrifkan dia melalui carbon dating dan sebagainya. Jadi inilah orang kata treasure ataupun satu khazanah yang amat berguna kepada kita lah, untuk kita buat susu galur sejarah pada negara kita. Tapi malang sekali kalau kita tengok di gua-gua yang ada tu, banyak sangat vandalism, di mana diconteng di sana sini, diconteng di sana sini. Orang ni orang was here, orang ini kata ada bagi tahu dia daripada mana, tarikh dia sekian, semua ada tulis, diconteng semua di dinding gua. Jadi ini akan mencacatkan kita punya khazanah kita. Jadi kita janganlah buat perkara-perkara berkenaan, sebab kita kena tinggalkan khazanah ini kepada anak cucu kita dan kemudian kepada orang lain lagi yang memerlukan untuk tengok formasi ataupun bentuk-bentuk ataupun benda-benda yang ada, yang kecantikan struktur yang ada di dalam gua berkenaan. Jadi bukan kita tengok di permukaan saja. Sebenarnya sekarang ni masih ada setengah-setengah NGO, mereka berupaya ataupun mereka mencuba untuk mencari bukan sahaja di ruang gua yang kering, tetapi dia cuba masuk juga di dalam gua yang berair dan tengok macam mana formasi-formasi yang ada. Memang betul-betul takjub apa yang dikongsikan dengan kita, bahawa terdapatnya formasi-formasi yang cantik juga di bawah air. Jadi itulah yang kita kena hayati, dan kemudian kita kena kita kena preserve benda-benda yang sebegini untuk generasi akan datang. Jadi gua adalah merupakan satu tempat di mana tempat perlindungan untuk masyarakat dahulu kala, dan juga menjadi satu tempat untuk masyarakat untuk menikmati keindahan yang ada di dalam gua itu sendiri. Jadi kita masing-masinglah kita menjaga akan kecantikan yang ada di dalam gua dan formasi-formasinya. Janganlah kita kacau ganggu apa yang ada, formasi yang dibentuk secara semula jadi ini. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara. Bye bye. Assalamualaikum.